terfikir dulu ataupun mereka akan block kita kan. Jadi biasanya bila WhatsApp je, bila kita mula cerita pasal singkat je, cerita pasal bisnes ni, mereka tak berminat dan mereka langsung jangan cakap nak bank in lah, minat pun tak ada. Betul tak? Okey, siapa yang mengalami masalah macam ni? Boleh tak tolong komen sikit? Saya nak tengok ramai tak orang ada masalah macam ni. Kalau ramai mempunyai masalah macam ni, maka saya akan ajar rakan-rakan apa step by step untuk rakan-rakan nak closing melalui WhatsApp. Saya tengok ramai tak ada masalah macam ni. Okay, good. Ramai, Umi, Arni Nawawi, Ashraf, Alif, Fadil, Amir Hakimi. Okay, ramai orang mempunyai masalah yang sama lah. Okay, ramai orang ada masalah macam ni. Biasalah tu kan. Okay, jadi seperti yang saya ni cara pendekatan ataupun cara mengajar saya, sebelum saya nak mula mengajar, saya nak bagi tahu tuan-tuan dululah. Buat yang belum lagi mengenali saya minta maaf sebab cara mengajar saya memang seperti inilah untuk baru yang mengenali saya. Saya tak ada keluar lagu-lagu ke, ataupun saya tak ada keluar apa ni kita panggil lagu gemuruh jiwa ke, ataupun menari-nari ke, ataupun kata-kata semangat dan sebagainya. Itu saya tak ada, saya tak pandai benda-benda tu. Tapi apa yang saya boleh bantu tuan-tuan adalah cakap-cakap macam ni lah. Mana tahu benda ni boleh memberi manfaat pada rakan-rakan lah. Saya tak ada gempak-gempak lah. Okey, jadi rakan-rakan jangan pelik lah. Macam ni lah cara mengajar saya. Biasa-biasa saja. Okey. Dan apa yang saya nak ajar pada rakan-rakan ni adalah step by step script untuk tuan-tuan closing. Okey. Seperti yang kita tahu, rakan-rakan kita tahu bila mula prospektif melalui WhatsApp ni, okey, nanti saya akan bagi tahu lah tentang hukum-hukum dia dalam WhatsApp. Cuma sekarang ni saya nak beritahu pada rakan-rakan semua, okey, saya nak tuan-tuan mula listkan soalan, okey, untuk saya mudah saya nak catat apa persoalan-persoalan ataupun apa yang persoalan-persoalan yang berada dalam minda rakan-rakan ataupun berada yang apa masalah yang berada dalam hati tu, yang dah terbuku di hati ataupun dah bermain di minda. Benda ni dah lama dah tuan-tuan ada masalah berkaitan dengan nak closing melalui WhatsApp. Apa masalah-masalah korang semua? Boleh tak tuan-tuan semua tolong tuliskan dekat ruang chat supaya saya boleh catat setiap masalah tu. Okey, dan saya akan cuba pastikan sesi mengajar saya tentang step by step cara closing dekat WhatsApp ni akan kita panggil akan menyelesaikan semua permasalahan yang tuan-tuan dah lama fikirkan tu. Jadi boleh tak tolong tuliskan dekat ruang chat dan saya akan catat, jangan risau. Okey, yang pertama saya baca dekat sini, ada orang mempunyai masalah, contoh macam Nuril Anwar, dia orang minat, tapi sampai kesudah tunggu payment. Tunggu payment maksudnya nak bank in tu susah. Okey, nak bank in tu susah. Dia minat tapi nak bank in tu susah. Okey, good question, good masalah. Okey, problem ni bagus. Okey, apa lagi soalan masalah yang tuan-tuan hadapi? Okey, selalu orang cakap tak minat. Okey, orang cakap tak minat. Bila cerita je orang cakap tak minat. Okey, ada lagi soalan? Okey, ada yang tanya Muhammad Ipoh. Bila orang tanya pasal tone wow je, kita tak tahu macam mana nak start. Macam mana nak mulakan, dia kata. Okey, macam mana nak nak start tu. Bila direct point, dia pun macam tak nak pula. Tak tahu macam nak start, tapi bila kita direct to the point, dia orang tak minat. Okey, tak tahu macam mana nak start. Okey. Okey, prospek minat tapi tak bank in untuk beli singkat. Okey, soalan yang Nur Atika tanya macam Tuan Nuril cakap lah. Okey, dah sampai nak pick up singkat sendiri, nak sampai hantar singkat lah. Tapi diam suruh bahasa. Kita dah sampai nak hantar singkat. Nak hantar singkat secara by hand pun. Diam. Diam 1000 bahasa. Okey, good. Okey, lagi? Okey. Dia minat tapi dia malas buat dan mak ayah tak bagi buat. Okey, ni biasanya orang muda lah. Kan minat tapi ada orang tak bagi. Okey, good. Okey, satu lagi post singkat tapi senyap tak daftar-daftar. Dah post singkat tapi senyap tak daftar-daftar. Ini bukan persoalan yang berkaitan dengan kita punya closing dekat WhatsApp lah.
Tapi tak apalah, saya cuba jawab lah. Ni soalan bonus lah. Okey, post SIM tapi tak daftar-daftar. Okey. Dah join tapi tak jalan. Tak ada kaitan dengan kita punya sesi kali ni, tapi tak apalah, yang ni bonus lah. Uh, ataupun saya akan cuba jawab. Prospek senyap lepas diberitahu kelebihan sikat tone wow. Senyap lepas dicerita pasal tone wow lah, kan? Ataupun kelebihan tone wow. Okay, good. Lagi? Ada lagi? Masalah saya line internet slow. Apa kata line internet dengan nak step by step closing WhatsApp? Tak ada kaitan, jadi saya tak jawab. Coverage, diorang cakap tak power. Okay, coverage. Coverage tak power. Macam telco lain. Okay, telco lain. Okay, good. Ada yang PM. Ada yang PM. Tapi bila reply, senyap. Tak ada respon. Tak respon lah kan? Tak respon. Okay. Lagi Dila cakap dah guna SIM card tapi senyap je. Itu macam soalan yang cakap dah join tapi tak belajar. Senyap. Senyap lah. Okay. Lepas tu dah beli SIM card perap terus. Depa kata sangat happy dengan current telco. Okay, good. Okay. Depa kata sangat happy dengan telco lama. Okay, good. Lagi. Bagi link bisnes terus diam. Line internet saya slow. Line internet tuan slow tak ada kaitan dengan sesi cerita kita kali ni. Line internet tuan slow, tuan pergi upgrade lah line internet tuan ke peta wifi. Prospek nak tunggu gaji katanya. Nak tunggu gaji baguslah. Tunggu je lah. Takkan tuan nak bagi dia gaji? Nak tunggu gaji katanya. Tak apalah, saya cubalah jawab juga. Kalau nak kekal nombor dari Digi, depa kata susah. Okeylah, saya cubalah jawab. Okey. Selalu belanja blue tick. Saya rasa soalan ni dah ada kat atas sekali rasa. Belum ada lagi. Belanja blue tick lah. Inilah. Senyap ataupun blue tick. Ada yang nombor 5. Okey, customer minat tak ada duit nak free postage. Tak ada duit dan nak free postage. Customer minat tapi nak free postage. Okey. Okey, copywriting di FB minat tapi closing di WhatsApp terus tak jadi. So sebab tu tuan akan belajar lah pada hari ni. Okey, berminat tapi masalah coverage. Okey, sama macam dah tadi. Selalunya bila terangkan detail tone wow, terus kena block. Okey, good. Macam tadi ada dah orang cakap kan. Senyap, blue tick ataupun block lah. Okey lah, lebih kurang lah. Prospek dah tahu tone wow, terus senyap. Okey, good. Bila dah, tak apa saya tulis je. Bila cakap pasal tone wow je, terus senyap. Okey. Okey, and then suka membandingkan telco-telco lain. Suka bandingkan telco lain. Okey. Nombor 15 tu banyak ni. Alasan kena cari orang. Pula alasan kena cari orang. Okey. And then lagi, diorang lebih suka unlimited data berbanding unlimited speed. Walaupun kita cakap unlimited data tu ada FUP. Suka unlimited data berbanding unlimited speed. Okey. Prospek nak tanya bini dulu. Tak berminat sebab data ada pecahan. Tak minat sebab data ada pecahan. Okey. Tunggu gaji tapi senyap. Bila dah gaji kita tanya terus senyap. Okey. Kata tunggu gaji. Okey. Bila dah gaji senyap pula. Okey. Prospek cakap telco lama unlimited dah.
Cuma yang pelanggan DJ prospek minat tapi suami tak izin. Suami tak izin. Okey. Okey, baik. Saya dah dapat 18 persoalan. Yang lain-lain semua banyak sebenarnya, tapi ulang-ulanglah benda yang sama lah. Okey. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi kita panggil tulis dekat ruang chat. Okey, untuk rakan-rakan luahkan isi hatilah berkenaan dengan masalah bila tuan-tuan nak closing melalui WhatsApp. Okey, di sini rakan-rakan, saya nak beritahu siap-siap lah. Saya nak disclaimer siap-siap. Saya ni tak adalah hebat mana dalam urusan closing ni. Saya beritahu rakan-rakan, saya juga mendapat persoalan ataupun masalah yang sama seperti rakan-rakan. Kalau rakan-rakan baru menyertai bisnes ini, dah hadapi masalah ini, bayangkanlah saya daripada tahun 2014 lagi saya buat bisnes ni, sampai sekarang dah tahun 2021, berdepan dengan masalah yang sama juga. Jadi, saya nak beritahu kawan-kawan, key dia dekat sini, tuan-tuan jangan pelik. Benda itu adalah lumrah, benda itu adalah biasa. Benda itu, tuan-tuan akan menghadapi benda yang sama juga kalau tuan-tuan buat bisnes lain. Percayalah kata saya. Sebab itulah bila kita kata nak buat bisnes, tak semua orang suka buat bisnes, rakan-rakan. Okey, kejap saya nak tanya, suara saya dengar tak? Dengar tak suara saya? Kalau dengar, boleh tak letak dekat ruang komen? Saya nak tanya. Suara okey kan? Dengar kan? Okey, saya sambung balik. Jadi macam saya cakap tadi, bila rakan-rakan buat closing ni, benda ini adalah masalah yang normal. Bila kita buat bisnes, benda ni adalah normal. Okey, kalau kita menghadapi satu rejection, saya beritahu rakan-rakan, kalau rakan-rakan buat bisnes, apa bisnes sekalipun, rakan-rakan akan jumpa rejection juga. Tak kira apa perfect pun produk yang tuan-tuan jual, tuan-tuan akan menghadapi rejection juga. Itu sebabnya ramai orang dia tak suka buat bisnes. Semua orang suka apa tau tuan-tuan? Semua orang suka kerja. Sebab apa? Sebab kerja, tuan-tuan tak payah menjual barang. Tuan-tuan tak perlu ada kemahiran untuk menjual, untuk yakinkan orang beli produk kita. Sebab tu orang suka kerja. Kerja kita hanya gunakan tenaga kita, habiskan masa kita, kita jual kita punya tenaga, kita jual kita punya masa, kita dapat duit. Cukup 8 jam satu hari, sebulan, okey 8 jam satu hari, cukup sebulan, kita dibayar gaji. Kita perlu menjual tak? Tak perlu menjual. Okey, kita perlu jadi bekerja lah. Minta maaf saya kata, kita perlu menjadi orang suruhan saja. Kerja, cukup bulan dapat gaji. Sebab itulah, ramai orang suka bekerja. Tak ramai orang suka bisnes. Tapi kalau kita suka bisnes, kita kena bersedia, kita kena rasakan rejection itu adalah satu benda yang normal. Cuma, dalam kelas saya pada hari ini, saya nak ajar tuan-tuan tips-tips macam mana tuan-tuan menghadapi rejection seperti tuan-tuan akan hadapi dalam 18 persoalan tu. Okey, sebelum saya balas ataupun saya cuba jawab 18 persoalan tu, saya akan ajar secara roughly macam mana rakan-rakan nak mula skrip 13 skrip step by step untuk tuan-tuan close kat WhatsApp. Sebab itu adalah pokok pangkalnya yang akan saya ajar pada petang ni. Tapi saya bagi tahu tuan-tuan, saya takkan ambil masa lama untuk saya ajar. Saya hanya ambil masa 10 minit ke 15 minit saja untuk ajar sebab benda ni basic. Okey? Okey, sebab lepas saya bagi tahu, saya akan pandukan kepada tuan-tuan kat mana tuan-tuan boleh dapatkan benda ni. Lepas saya dah bagi tahu benda ni, baru saya akan balas semua WhatsApp tuan-tuan berkaitan dengan 18 soalan yang bermain di fikiran tuan-tuan semua tu. Boleh ke boleh tuan-tuan? Cuba komen sikit. Boleh ke tak boleh? Setuju? 15 minit untuk saya terangkan pasal 13 skrip step by step macam mana tuan-tuan nak close melalui WhatsApp. Okey, kemudian okey, baru saya akan cover persoalan satu persatu, 18 persoalan yang tuan-tuan dah tulis tadi. Okey, alright. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, sekarang ni saya mula ceritakan kepada rakan-rakan 13 skrip step by step. Okey, jadi rakan-rakan, skrip yang saya akan ajar ni adalah skrip yang saya ada belajar. Okey, dalam saya ni setiap bulan saya akan beli satu macam buku ataupun saya akan beli satu e-book untuk saya belajar tentang marketing. Tak kiralah e-book tu biasa-biasa, murah ke mahal ke, benda tu tak jadi isu. Yang penting saya akan belajar satu benda, saya akan upgrade satu benda. Jadi untuk bulan ini, saya beli ada 2 jenis e-book, iaitu salah satu e-booknya adalah script step by step untuk close sale.
Okey, close sale ni yang dia ajar ni adalah dia ajar kajian case dia tentang cara nak menjual produk kuruskan badan. Okey, kuruskan badan. Okey, jadi saya akan cuba translatekan dia dalam konteks jual produk SIM card. Okey, alright. Okey, sebelum tuan-tuan nak tahu, bila kita nak mula WhatsApp prospek melalui kita nak mula close prospek melalui WhatsApp, ada 3 hukum yang kita kena tahu. Okey, yang pertama, bila kita mula WhatsApp dengan prospek, kita tak boleh gunakan ayat itu seolah-olah macam ayat itu ayat robot. Jangan menggunakan skrip itu seolah-olah skrip itu robot. Apa skrip robot tu? Skrip robot tu macam ni. Tuan-tuan balas kat dia, satu skrip, tuan-tuan terus bagi dia, itulah ayat permulaan, tanya terus nama siapa, itulah terus penerangan produk, itulah terus dekat situ jugalah skrip terus cara pembayaran. Tuan-tuan hanya ada satu skrip, terus letak terus cara pembayaran, penerangan semua. Ini kita panggil skrip robot. Bila tuan-tuan buat closing, tuan-tuan tak boleh buat macam ni. Kalau tuan-tuan gunakan satu ayat, dalam satu ayat tu lengkap semua. Pengenalan, cerita pasal produk, cara pembayaran, promosi, testimoni, semua dekat situ, maka itu kita panggil skrip robot dan tuan-tuan percayalah. Silap-silap tuan-tuan pakai kat 100 orang sekalipun, tak ada orang pun nak melainkan dia memang trust tuan. Okey, jadi skrip robot elakkan. Itu yang pertama. Benda yang kedua. Okey, benda yang kedua yang saya nak beritahu hukum yang kedua. Sekejap saya cek dulu. Okey, hukum yang kedua adalah di mana bila kita gunakan skrip, bila kita WhatsApp orang, prospek ni, kita mula nak close dia, kita tak boleh terlalu hard sell. Tahu tak apa hard sell ni? Hard sell ni kita tak boleh nampak macam kita ni terlalu menjual. Macam mana? Contohnya macam ni. Bila orang mula tanya saja pasal produk, kita mula cakap, ya saya, cik berminat ke nak beli? Itu maksudnya kita terlalu hard sell. Ataupun bila dia tanya saja pasal produk, dia tanya saja pasal bisnes, kita terus saja, okey cik nak berapa sikat? Ataupun cik nak buat bisnes ni, cik nak singkat berapa? 5 ke 10 ke, saya ada offer je cik. Itu kita panggil terlalu menjual. Jangan terlalu hard sell. Itu hukum yang kedua, rakan-rakan perlu tahu. Yang ketiga, hukum yang ketiga adalah tuan-tuan tak ada testimoni yang spesifik. Maksud saya dekat sini, kalau orang tu tanya pasal singkat, dia tanya pasal produk. Contoh, dia ada masalah. Masalah dia adalah internet dia tak laju. Tuan-tuan jangan bagi testimoni lain. Contoh masalah khairat kematian, pasal voucher point, pasal singkat ni buat duit. Kalau tuan-tuan pergi bagi testimoni yang tak ada kaitan dengan apa masalah dia, maka sebenarnya tuan-tuan bagi tu membuang masa saja. Tak berkesan pun. Bagi testimoni yang spesifik pada dia. Kalau dia cakap pasal masalah dia adalah dia pasal internet speed, tuan-tuan kena bagi testimoni yang orang itu gunakan wow, internet dia laju. Kalau tuan-tuan WhatsApp dia berkaitan dengan bisnes, tuan-tuan nak ajak dia buat bisnes dan dia bertanya pasal Tuan Wow ni boleh buat bisnes ke? Maksudnya dia nak tanya pasal buat duit. Tuan-tuan kena bagi dia testimoni pasal yang orang dapat duit. Jangan tuan-tuan pergi terbang, pergi bagi testimoni singkat ni laju. Okey, salah. Jadi testimoni yang spesifik. Yang keempat, hukum dia adalah jangan short form. Kalau tuan-tuan WhatsApp dengan orang, closing orang, jangan sesekali guna ayat short form. Contoh, saya SY. Itu adalah cara yang sama. Aku, tuan-tuan guna AQ. Awak, AWK. Okey, jangan guna ayat-ayat spesifik. Kalau tuan-tuan nak gabung ayat Melayu dan ayat Inggeris, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan guna short form. Sebab apa? Sebab pertama, tuan-tuan akan buatkan pelanggan itu tak faham. Kedua, tuan-tuan akan membuatkan dia akan kurang respect dengan tuan-tuan. Dia tak anggap tuan-tuan serius nak jual dengan dia. Sebab dia anggap tuan-tuan ni macam orang budak-budak. Tulis pun short form lagi. Budak-budak WeChat tau. Okey, itu masalah dia. Yang kelima, jangan tuan-tuan gunakan double triple simbol. Maksudnya dekat sini, contoh kalau tuan-tuan tulis tanda soal, cik nak berapa singkat, tuan nak berapa singkat. Jangan tulis tanda soal tu 2 kali. Ataupun tuan-tuan cakap, faham tuan, tuan-tuan letak 2 tanda soal. Tuan-tuan akan membuatkan orang tu tak selera untuk buat beli singkat ni. Sebab bila tuan-tuan letak 2 tanda soal, itu maksudnya tuan-tuan marah. Jadi jangan buat benda tu. Itu hukum yang kelima. Dan yang terakhir,
Bila tuan-tuan closing dengan dia, kan saya cakap tadi, jangan buat satu ayat macam robot. Itulah ayat close, itulah ayat penerangan, itulah ayat comment. Tak boleh, tuan-tuan kena pecah-pecahkan kan. Kena ada dia. Okey. Apa yang penting, bila tuan-tuan ada setiap ayat tuan-tuan tu, kalau panjang, pastikan ada perenggan. Jangan letak sampai satu ayat sampai 5 baris. Itu salah. Okey. Kena ada perenggan. Okey, kena ada perenggan. Dan pastikan setiap kali ayat-ayat WhatsApp closing tuan-tuan yang tuan-tuan nak bagi skrip kat dia tu, pastikan diakhiri dengan, biasanya kena akhiri dengan tanda soal. Kenapa? Kenapa? Sebab tuan-tuan nak dapatkan two-way communication. Bila tuan-tuan ada letak tanda soal, dia akan balas. Tapi kalau tuan-tuan letak titik, maksudnya tuan-tuan nak bagi tahu sesuatu dan dia tak perlu balas. Okey? Jadi ini adalah 6 hukum yang tuan-tuan perlu tahu. Okey, bukan 3 hukum, 6 hukum sebelum saya mula. Alright, clear benda tu Clear ke tak clear? Faham pasal benda tu? Ini basic. Okey, ini basic. Jadi tuan-tuan jangan buat kesilapan-kesilapan macam ni. Kalau kesilapan asas macam ni pun tuan-tuan masih lagi buat, maka tuan-tuan, kalau saya ajar pasal 13 step sekalipun, tuan-tuan tak akan boleh buat ni. Okey? Apa ilmu yang saya bagi pada tuan-tuan ni, ilmu ini bukan saja terpakai untuk tuan luar, tuan-tuan. Apa saja produk yang tuan-tuan jual, tuan-tuan akan gunakan ilmu ini juga. Ilmu ini pasti tuan-tuan akan guna juga. Okey. Skrip macam robot, kan? Lepas itu letak 2 tanda soal. Lepas tu tak ada tanda soal, setiap akhir ayat tak ada tanda soal, tak ada perenggan. Okey. Lepas tu terlalu hard sell, tak ada testimoni yang spesifik. Ini asas. Ini hukum dia asas. Tuan-tuan kena mahirkan, tuan-tuan kena tahu. Okey? Alright, clear. Jadi saya akan terangkan kepada kakak 13 step. Okey, yang pertama. Step yang pertama, bila start prospek itu WhatsApp tuan-tuan, ataupun tuan-tuan mula WhatsApp dia untuk tuan-tuan ceritakan dulu. Okey, ini biasanya skrip yang pertama ni berkenalan dengan prospek. Skrip yang pertama ni berkenalan dengan prospek ni biasanya untuk orang yang WhatsApp kita, bukan kita WhatsApp orang. Kalau kita WhatsApp orang, kita akan mulakan dululah. Tapi kalau orang WhatsApp kita, pertama sekali apa yang kita perlu buat adalah kita kena berkenalan dengan prospek dulu. Jangan tiba-tiba kita terjah pasal bisnes. Okey, ini step yang pertama. Jadi step pertama ni, kita kena berkenalan dengan prospek. Di mana pada masa yang sama, kita kena minta dia save nombor kita. Jadi masa tu, kita akan mulalah dulu. Kita berkenalan nama dia kan. Okey, salam. Cik, okey, nama saya Hafiz. Okey, tapi nama saya Hafiz Arif, tapi kawan-kawan panggil saya Hafiz saja. Lebih mesra gitu. Macam tu. Skrip kita kena macam tu. Kita tak payah ada short form, tapi kita boleh guna ayat-ayat yang santai. Okay, lebih mesra gitu. Boleh, tak ada masalah. Okay, contoh. Lepas tu kita ada simbol. Simbol, apa ni kita panggil simbol senyum. It's okay. Thanks sebab WhatsApp saya. Okay, jadi sebelum tu boleh tak nak minta, cik tolong save nama saya Hafiz. Okay, supaya apa ni saya takut kena spam nanti. Contoh macam tu. Jadi dia akan reply. Betul tak? Sebab kita dah diakhiri dengan tanda soal macam saya cakap hukum tadi. Okey, jadi dia akan save nombor kita. Bila dia save nombor kita, automatik kita akan ice breaking dengan dia. Dia akan selesa dengan kita. Bukannya kita terjah cerita pasal bisnes ataupun terjah cerita pasal produk. Itu nampaknya kita terlalu hard sell. Sebab tu first kita kena ada ice breaking, kita kena berkenalan dulu dengan dia. Suruh dia save nombor kita sebab apa? Supaya kita boleh save nombor dia juga, dan pada masa yang sama, bila dia nampak minat ataupun dia nak hold dulu, ataupun dia nak fikir dulu, ataupun dia nak tanya bini dulu, ataupun dia nak tanya suami dulu ke, dia dah share nombor kita, kita dah share nombor dia, dia akan tengok story kita. Dan mungkin kita boleh follow up dia melalui broadcast list dekat WhatsApp. Siapa yang tak faham pasal broadcast list, pergi belajar apa itu broadcast list dekat YouTube. Okay? Alright. Broadcast list ni adalah yang mana kita boleh hantar satu ayat pada ramai orang dalam satu masa. Dengan syarat orang tu perlu save nombor kita, kita perlu save nombor dia. Okay? Alright. Selepas kita dah ice breaking dengan dia, cukup berkenalan nama saja. Tak payah tanya dia duduk mana, single ke, kahwin ke, duda ke, janda ke, tak payah. Okay? Cukup berkenalan nama saja. Selepas tuan-tuan dah buat benda yang itu, okay? Perkara yang pertama, kedua yang tuan-tuan perlu buat adalah, okay, perkara yang kedua yang tuan-tuan perlu buat adalah tuan-tuan kena balas pula. Contoh tuan-tuan tanya nama dia tadi.
nama saya Latifah. Kan, tuan-tuan dah tanya nama Latifah. Jadi, apa tu, bila tuan-tuan, dia tanya nama dia Latifah, okey, boleh saya tahu, tuan guna singkat apa sekarang? Itu adalah soalan yang kedua. Sebab dalam skrip yang kedua, yang kita kena buat adalah problem solving. Kita kena selesaikan masalah dia dulu. Okey, ini adalah cara yang efektif. Itu adalah jika prospek itu WhatsApp kita bertanya pasal produk. Kalau prospek itu WhatsApp kita bertanya pasal bisnes, lain lagi. Apa problem solving yang kita perlu tanya dia? Boleh saya tahu, sekarang ni tuan ada masalah kewangan ataupun tuan memang nak tambah pendapatan dalam bisnes? Ataupun kenapa tuan nak macam tu? Itu soalan berkaitan dengan produk kalau orang nak tahu pasal bisnes. Kalau orang nak tahu pasal produk, boleh kita, boleh saya tahu tuan ada masalah apa ini berkaitan singkat, internet tak laju ke? Contoh macam tu. Okey, kita kena confirmkan dulu problem solving. Kita kena nampak kita ni macam problem solver. Okey, ini paling penting. Ini adalah skrip yang kedua. Jadi kita kena jadi seorang seller yang jujur lah. Okey, kita kena tunjukkan dia path, kena tunjukkan dia jalan. Tuan-tuan faham? Ini adalah asas dia. Alright, itu step yang kedua. Kita kena tanya dia dulu begitu. Step yang ketiga, masa itulah contoh kalau dia kata, ya saya ada masalah internet saya tak laju lah dekat sini. Boleh saya tahu cik guna singkat apa? Nampak? Ini skrip yang kedua, step yang kedua yang mana kita mula tanya masalah dia apa. Oh, saya guna singkat Celcom. Internet saya kat sini memang slow. Saya guna Red One. Ataupun saya guna SOS tapi internet saya tak laju dekat sini. Okey, saya dah tahu tuan ada masalah ni, tuan guna singkat. Jadi, skrip yang ketiga, masuk skrip ketiga, baru kita mula cerita tentang produk. Okey, baru kita mula cerita pasal produk. Sama juga, itu kalau prospek tanya pasal produk. Kalau prospek kita tanya pasal masalah dia, okey, cik ada masalah pasal, cik memang mencari bisnes untuk tambah pendapatan ke? Dia, ya, saya memang cari bisnes tambah pendapatan. Cik lebih suka pada bisnes yang modal dia rendah ke ataupun modal dia terus besar? Kan, kita mula tanya soalan untuk seolah kita ni macam problem solver. Ya, saya nak mulakan dengan kecil dulu. Cik faham tak pasal passive income macam tu? Okey, macam mana? Ada orang tanya, macam mana kita nak tahu orang ni dia nak pasal produk ke ataupun pasal bisnes? Okey, semuanya bermula daripada prospek WhatsApp tu. Bermula daripada bagaimana kita iklan. Bila kita buat iklan, kita iklan pasal apa? Kalau kita iklan pasal produk, kebanyakannya prospek akan tanya pasal produk. Sebab itulah startingnya, prospek bila WhatsApp kita, biar kita buat satu link WhatsApp supaya bila dia WhatsApp kita, kita dah tahu dia ni nak WhatsApp pasal produk ataupun bisnes. Contoh, jika kita cerita pasal produk, internet laju lah apa-apa, sila klik link ni. Bila kita bagi link, dia akan klik link WhatsApp kita. Bila dia klik link WhatsApp kita, kita boleh letak kod. Contoh, kita letak kod singkat laju. Contoh macam tu. Bila kita letak singkat laju, kod singkat laju, dia WhatsApp kita singkat laju, automatik kita tahu dia nak tanya pasal produk. Jangan kita pergi cerita pasal bisnes buat duit. Tapi bila kita iklan, dekat iklan ke mana, tak kira lah you nak iklan dekat Facebook group ke, nak iklan dekat Shopee ke, nak iklan dekat Telegram ke, nak iklan dekat Facebook ads ke, Instagram ke, nak iklan dekat apa ni kita panggil story ads ke, paid review ke, TikTok ke, tak kisah whatsoever. Tapi bila tuan-tuan iklan pasal bisnes, tuan-tuan cakap apa ni, tertekan dengan situasi sekarang, nak cuba tambah pendapatan yang income berterusan. Contohlah apa-apa tuan buat iklan, lepas tu tuan cakap sila WhatsApp saya. Tuan-tuan bagi link. Bila tuan bagi link, tuan-tuan dah buat kod siap-siap. Okey. Contoh tuan-tuan buat kod bisnes untung seumur hidup ataupun apa ni bisnes modal rendah. Bila dia type, dia akan WhatsApp kita dengan kod tu kan. Jadi bila dia WhatsApp kod tu, kita dah tahu dia nak mencari peluang bisnes. Jadi kita kena jadi problem solver, kita kena tanya dia. Okey, cik nak sekarang ni cik ada masalah situasi sekarang ni tentang masalah duit betul ataupun cik nak tambah pendapatan saja. Kita cuba tanya dia pasal tu sebelum kita cerita pasal produk kita supaya dia nampak kita ni adalah seorang problem solver. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Jadi daripada iklan tuan-tuan, masalah orang, ramai orang, dia selalu cerita dengan saya, macam mana saya nak ajak dia buat bisnes? Kan, bila saya cerita pasal bisnes tak minat. Bila saya cerita pasal bisnes dia tak minat. Tuan-tuan, bukan sebab dia tak minat. Sebab iklan tuan-tuan. Iklan tuan-tuan hanya memanggil orang yang nak tahu pasal produk saja. Takkan tiba-tiba dia nak buat bisnes. Lainlah kalau tuan-tuan buat iklan tu pasal bisnes.
dah tentulah kalau tuan-tuan ikhlas pasal bisnes, tiba-tiba tuan-tuan nak ajak dia pakai SIM card ni, memang dia takkan pakai SIM card tu. Dia nak buat duit, bukan dia nak pakai SIM card. Okey, tuan-tuan faham maksud saya? Jadi, kalau tuan-tuan nak lahirkan dealer, iklanlah pasal bisnes. Kalau tuan-tuan nak lahirkan user, iklan pasal produk. That's all. Simple je. Okay? Alright. Mula step yang ketiga adalah di mana tuan-tuan mula cerita pasal produk. So, daripada sinilah, tuan-tuan akan bagi tahu apa benda, apa produk yang sesuai untuk dia. Okay? Tuan-tuan mula cakap, okay, jika tuan ada masalah internet yang tak laju, okay, apa yang saya cadangkan kepada tuan, tuan guna SIM card tuan luar. Dengan SIM card tuan luar ni, kita ada plan. Dengan plan RM60 ni, tuan-tuan boleh dapat internet high speed sehingga 111 data, 111 gig data. Pada masa yang sama, internet dia adalah internet high speed. Masa tu baru tuan cerita pasal kelebihan produk. Barulah cerita pasal produk dan sebagainya. Fokus pada masalah dia. Okay? Sebab itulah masa tuan-tuan nak tanya soalan tu, tuan-tuan boleh tanya, adakah data yang tuan guna sekarang ni mencukupi? Berapa data yang tuan pakai tu mencukupi tak? Oh, saya pakai internet Celcom ni, saya pakai data 50 gig. Cukup je. Ataupun saya pakai data unlimited, cukup je. Maknanya kalau dia pakai data unlimited, masa itulah tuan offer dia plan RM60 data tu. Kalau dia kata sekadar data 50 gig tu dah cukup, ataupun dia pakai 30 gig dah cukup, tuan boleh offer dia dengan plan yang lebih rendah. Jadi tuan ni adalah seorang problem solver. Bukannya tuan paksa orang untuk guna plan yang tuan nak, sedangkan dia tak suka dengan plan tu. Contoh, dia pakai plan yang 100 lebih, dia bayar bil 100 lebih. Tuan boleh offer plan 60. Tapi kalau dia pakai plan tu RM50, tiba-tiba tuan suruh dia pakai SIM card tuan luar, plan 60. Memang confirm dia tak nak punya. Sebab tu tuan kena tahu, selesaikan, mula tanya dia daripada problem, mula ask problem daripada step nombor 2 tu. Dekat situ tuan mula tanya dia pelbagai soalan. Lepas tu baru tuan recommendkan dia apa produk dia. Tuan ni jadi seolah macam doktor. Doktor akan tanya, you sakit apa dulu? Bukan dia terus promote apa ubat yang dia ada. Okey. Betul. Macam contoh Elia tanya kan, ada customer tak suka tanya banyak-banyak. Macam mana dia boleh tak suka tanya banyak-banyak kalau sedangkan dia yang WhatsApp kita dulu? Unless kalau kita yang WhatsApp dia dulu. Dia lain strategi dia. Kalau dia WhatsApp kita, dia yang nak produk kita boleh tanya dia soalan. Tuan-tuan kena bagi contoh situasi tu seperti seorang doktor. Doktor ni orang yang datang pada dia. Kalau dia tanya banyak-banyak, kita ada rasa nak lampang dia. Banyak pula tanya kau ni, bagilah aku ubat. Ada macam tu. Orang gila dia macam tu, tuan-tuan. Okey, sebab itulah kalau dia yang sendiri WhatsApp kita tanya, kita boleh tanya dia macam-macam soalan. Tapi kalau kita yang terjah dia, memang kita tak boleh tanya banyak-banyak soalan. Okey, sebab itulah kita kena tahu perbezaan situasi. Okey, kalau kita rasa annoying sangat nak tanya banyak-banyak soalan, tuan-tuan boleh bagi satu skrip yang mana tuan-tuan boleh bagilah satu ayat, tuan-tuan boleh tanya dia satu masalah yang dia boleh bagi tahu, yang dia boleh bagi tahu lengkap dalam satu soalan, tuan-tuan. Tak payah sampai tuan-tuan boleh buat sampai 10 skrip nak tanya dia 10 soalan. Dia benda tu simple je, kita make it simple. Okey, masing-masing pun dah besar. Tahulah macam mana nak buat dalam satu ayat, boleh tanya macam-macam soalan. Okey, itu. Sama juga dengan bisnes, terpakai dalam bisnes. So, step yang ketiga adalah di mana kita ceritakan pula pasal produk kita. Dan masa itulah juga kita akan bagi dia testimoni, bukti yang mana produk ini dia menyelesaikan masalah yang dia kata tadi. Itu, tunjuk testimoni. Okey, faham? Nampak? Macam saya cakap tadi, first step adalah mula berkenalan dulu dengan dia. Suruh dia share nombor kita share nombor dia. Second step adalah tanya dia dulu apa masalah dia. Okey? Masuk third step adalah mula cerita pasal produk kita. Okey, mula cerita pasal produk kita dan pada masa yang sama bagi testimoni yang spesifik kepada problem dia. Sebab itulah kita kena ada banyak contoh testimoni pasal bisnes, testimoni pasal internet laju, testimoni pasal data, banyak orang suka banyak guna data tu mencukupi. Kita kena ada testimoni gitu. Walaupun internet kita tak unlimited, tapi kita kena tahu, kita banyak aja testimoni yang orang kata internet tak habis-habis. Ada. Jadi kita kena prepare dengan testimoni macam tu. Okey, kita kena siap sedia. Alright, jadi itu adalah yang ketiga. Okey. Dan yang keempat, masa tu kita kena main banyak testimoni. Step yang keempat adalah baru kita fokus pada testimoni yang lebih banyak yang mana orang yang dah berjaya.
Contoh, kalau tuan-tuan fokus kepada bisnes, testimoni orang yang dah berjaya. Especially kalau orang tu kita dah tanya dia, masa awal kita dah ice breaking dengan dia. Dia nama siapa, kerja ke belajar ke kan. Masa tu bila kita tanya macam tu, bila dia kata dia kerja, kita boleh bagi testimoni orang yang dah bekerja buat secara part time pun boleh berjaya. Tapi kalau dia belajar, kita boleh bagi testimoni orang muda pun berjaya. Sebab itulah kita kena ada buat sedikit soalan untuk ice breaking tu untuk kita tahu siapa testimoni yang sesuai untuk kita bagi pada dia. Contoh, orang tu adalah perempuan bekerja, kita kena bagi testimoni seorang perempuan. Kalau orang tu perempuan yang dah tua, kita kena bagi testimoni perempuan yang dah tua pun berjaya. Dia macam tu. Okey, jadi testimoni ni kena banyak. Alright? Itu yang keempat, step yang keempat. Okey, dan yang step yang kelima pula. Step yang kelima, masa tu barulah kita akan buka soalan untuk dia. Tuan ada apa-apa soalan tak nak tanya tentang benda ni? Okey, masa tu dia akan mula tanya soalan. Kita akan mula selesaikan soalan kat dia lah. Masa itulah kita boleh bagi dia info tambahan dan sebagainya kan. Okey, dan selepas itu barulah yang kelima, kita mula buat satu skrip untuk beri dia harga. Okey, contoh. Okey. Kita boleh mulakan dengan sekarang saya tengah buat promosi. Okey, dengan harga sekarang ni SIM kad Tenual tengah ada promosi. Okey, di mana kalau tuan dapatkan SIM kad Tenual sekarang, tuan buat pembayaran SIM kad Tenual sekarang, tuan bukan saja boleh dapat SIM kad, tapi pada masa yang sama juga tuan boleh dapat percuma postage. Contoh, kalau tuan-tuan nak bagi postage, ataupun tuan-tuan boleh dapat percuma data 30 gig percuma. Tapi tuan kena buat pembayaran sebelum jam 12 tengah hari. Ikutlah bila waktu tuan-tuan WhatsApp dia. Kalau tuan-tuan WhatsApp dia pagi, tuan-tuan boleh letak offer tu pukul 12 tengah hari. Kalau tuan-tuan WhatsApp dia petang tengah hari, tuan-tuan boleh buat offer tu sebelum jam 5. Kita akan dapat offer 30 gig data percuma. Okey, kita boleh gunakan satu hari 1 gig tu untuk dia. Seolah-olah macam kita yang bagi pada dia. Itu adalah satu offer. Kita boleh bagi offer 30 gig data percuma. Kita boleh offer postage percuma. Ikut tuan-tuan mana yang tuan-tuan kreatif. Tuan-tuan boleh bagi dia pocket book, kan, buku percuma. Tuan-tuan boleh bagi dia apa. Tuan-tuan kena pandai bagi dia apa promosi yang tuan-tuan boleh bagi dia untuk tarik minat dia. Kalau especially orang yang nak buat bisnes, tuan-tuan boleh offer lagi banyak pada dia. Contoh, tuan-tuan boleh masukkan dia dalam group support. Kalau tuan-tuan daftar hari ni, tuan beli 10 SIM kad, saya boleh bagi satu SIM kad percuma. Tapi tuan-tuan kena bank in sebelum jam 5. Itu saja offer yang saya boleh bagi. Dan tuan, kita akan postkan SIM kad tuan pada hari ini juga. Esok insyaAllah sampai. Kalau tuan bank in sebelum jam 5 ini. Dan saya nasihatkan, jangan guna ayat bank in. Tuan boleh guna ayat transfer. Bila tuan guna ayat transfer, dia akan rasa macam benda tu lebih mudah. Okay? Kalau bank in, orang akan rasa macam nak kena bank dekat ATM dan sebagainya. Okay? Jadi ini penting. Cara WhatsApp tuan-tuan tu kena mengekalkan gaya WhatsApp yang ada macam human punya touch. Tak boleh nampak robot punya touch. Okay. Okay, saya bagi contoh ayat dekat sini. Okay, ini ayat orang jual produk kurus. Okay, jadi dia bagi ayat ni. Sekarang saya tengah buat promosi ni, sis. Okay, jadi harga jus ni masih murah lah. Satu botol hanya RM78 saja. Okay, nanti promosi ni habis, harga dia akan naik kepada 120. Kalau Cik Yati order sekarang, okey, Cik dah jimat RM42. Banyak tu. Kalau Cik ambil 2 botol, okey, saya akan bagi special discount, iaitu kos 2 botol ni kira include sekali. Cik nak 1 ke 2? Itu ayat dia. Ayat dia simple, santai, nampak human, tapi sebenarnya benda tu script. Tuan-tuan boleh gunakan benda tu. Tengok, dia offer first, dia main harga. Harga promosi sekarang macam ni. Tapi kalau lambat, mungkin harga dia naik kepada 120. Tapi kita tak boleh buat main macam tu. Kita SIM kad, kita ada harga kita kan. Tapi kita boleh offer. Okey, harga satu SIM kad RM12.50. Ataupun tuan-tuan tak payah letak macam tu. Harga SIM kad siap dengan pos, harga dia RM20. Okey, SIM kad serta buku. Tak payah cakap pos. SIM kad serta buku, harga dia RM20. Okey, sebab apa saya cakap jangan letak post. Nanti kan dia cakap, alah tak dapat post free ke? Nanti dia cakap, so SIM kad serta buku, harga dia RM20 saja. Okey, sekarang tengah ada promosi. Jika bank in sebelum jam 12, tengah ada promosi, tuan akan dapat percuma 30 gig data high speed. Okey, saya tak tahu promosi ni ada ke tak ada. Kalau tak ada, cik akan dapat SIM kad kosong saja, tak ada data.
Tuan-tuan boleh gunakan ayat macam tu. Okey, okey, jadi saya nak bagi apa ni, kalau cik ambil dua keping singkat, kita akan bagi special discount sikit, iaitu cik perlu bayar harga RM30 saja, tapi apa ni, maksudnya cik beli dua akan dapat diskaun RM10. Tak payah bayar RM40, bayar RM30 saja. Tuan-tuan boleh gunakan benda tu. Mainkan offer daripada segi harga, daripada segi bonus, data dan sebagainya untuk wujudkan satu FOMO. Maksudnya dia ada rasa emosi, takut kehilangan benda tu sebab benda tu satu bonus untuk dia. Tuan-tuan boleh gunakan benda ni. Ini adalah step macam mana tuan-tuan nak tarik dia untuk dia ambil lah tingkat tu. Jadi tuan-tuan boleh buat offer macam tu. Nanti saya akan bagi contoh-contoh sikit saya. Okey. Okey, jadi itu ada teknik-teknik dia. Okey, ni saya bagi contoh situasi. Kalau orang tu tanya kan, kalau ambil dua, kan saya cakap tadi, kalau ambil dua, cik tak payah bayar kos postage. Nanti orang tanya, dua singkat berapa? Masa tu lah, barulah tuan-tuan akan goreng lah dengan harga upsell dan sebagainya. Okey, nanti masa tu bila dia setuju, kan saya cakap setiap skrip perlu ada letak tanda soal kan? Perlu ada letak tanda soal. Jadi masa tu lah, tuan-tuan akan tanya dia sama ada dia bersetuju ke tak. Kalau dia bersetuju, barulah step yang seterusnya, tuan-tuan akan minta detail untuk postage. Okey, tuan-tuan akan minta detail untuk postage. So masa detail untuk postage tu, okey, boleh tuan, tak ada masalah. Boleh beri saya nama, alamat dengan nombor telefon. Tuan minta dia dulu detail postage. Itu paling penting. Jangan terus minta pembayaran. Minta detail postage dulu. Minta detail postage dulu. Okey, itu step dia. Okey, nanti bila dia dah bagi detail, baru dia akan cakap, okey, macam mana nak buat pembayaran. Masa itulah tuan-tuan ada skrip bank in. Ini saya dah tak tahu step yang keberapa ni. Saya dah terlepas apa benda step tu. Okey. Okey, jadi bila skrip bank in, mula kita tanya dia dulu, apa yang dia paling senang. Okey, cik senang Maybank ke CMB? Okey, step yang ke-6. Mula tanya dia, cik senang CMB ke Maybank? Tengok apa bank yang kita ada. Kalau boleh, saya cadangkan biar kita ada dua bank, antara CIMB ataupun Maybank, sebab mostly orang guna bank ni. Kalau kita tak ada, mungkin kita boleh pinjam bank orang lain. Macam contoh, kalau tuan-tuan tak ada Maybank, tak ada masalah. Sebab HC Fala Resources ada Maybank, tuan-tuan boleh guna account bank dia. Kan? Tapi kalau CIMB tuan-tuan tak ada, tuan-tuan mungkin boleh guna account bank lain dan sebagainya. Macam saya sendiri, saya guna account bank staff saya. Kalau orang nak CIMB. Jadi, kalau boleh kita tanya dulu, bank apa paling senang untuk dia. Okey, bila dia kata, okey, saya senang Maybank. Okey, masa tu barulah kita akan pergi ke step yang nombor 7, iaitu kita bagi dia nombor account dan kita kena cakap thanks pada dia. Kita kena cakap terima kasih pada dia. Contoh. Okey. Okey, kita beritahu balik berapa jumlah yang betul yang patut diorang bank in, kemudian beri account bank yang lengkap. Akhir sekali kita kena ucap terima kasih. Saya bagi contoh skrip. Okey, ini adalah account bank saya. Nanti cik boleh bank in lah ataupun transfer. Senang cerita boleh transfer RM20 ni ke akaun bawah ni. Okey. Kita boleh bagi tahulah apa bonus yang kita bagi. Okey. Seperti saya janjikan, bonus 30 gig data percuma ni saya akan bagi khas untuk cik. Jika cik bank in sebelum jam 12. Macam tu kan. Okey, lepas tu kita akan bagi akaun bank kita, nama. Okey. Selepas cik bank in, jangan lupa bagi receipt screenshot paymentnya. Senang nak semak nanti. Terima kasih. Contoh macam tu. Okey? Ataupun kita tak payah bagi terima kasih dulu. Tunggu dia balas, lepas tu baru kita cakap thank you so much. Macam tu. Kita kena akhiri dengan terima kasih. Okey, itu selesai. Step yang ke-7. Okey? Jadi masa itulah barulah kita akan tunggulah untuk dia buat proses pembayaran. Kalau tuan-tuan bagi tempoh masa proses pembayaran tu lama, maka masa tu tuan-tuan perlu buat ada satu step. Contoh, tuan-tuan kerja waktu pagi pukul 9 pagi. Tuan-tuan setkan masa yang untuk dia bank in tu before pukul 12. Jadi mungkin pukul 11 macam tu, pukul 11.30 macam tu, tuan-tuan boleh bagi dia satu gambar follow up yang mana tuan-tuan dah bungkuskan postage untuk dia. Tuan-tuan dah bungkuskan postage untuk dia, dah masukkan dalam plastik postage. Tuan-tuan boleh guna postage apa-apa pun. Salam, saya dah masukkan bungkusan singkat cik dalam postage, tunggu nak post saja. Nanti jangan lupa ya cik, bagi receipt untuk saya confirmkan dan saya pergi post. Saya dah setkan data 30 gig untuk singkat cik. That's all. Itu saja. Okey, kenapa saya cakap 13 step? Sebab suka hati saya nak tulis 13 step ke apa. Sebenarnya dia 7 step saja.
Okey, alright, clear. Jadi sekarang saya cakap seperti saya janjikan, lebih kurang dalam 15 minit saja saya cerita pasal step ni. Okey, kalau tuan-tuan nak tanya, kat mana nak dapatkan contoh-contoh skrip untuk saya cerita? Senang saja. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat saya punya channel Telegram. Saya tunjukkan kepada rakan-rakan. Okey. Tuan-tuan boleh pergi dekat channel Telegram saya sebenarnya. Dalam Telegram pun sebenarnya saya dah cerita. Okey. Skrip. Okey, tuan-tuan boleh pergi dekat sini. Ini adalah channelnya. Okey, ini adalah channelnya. Macam mana saya nak tunjuk channel ni? Okey, tak apa. Nanti siapa yang ada channel script closing user dan dealer ni, boleh tak tuan-tuan letak dekat ruang chat supaya ramai orang boleh sertai channel. Okey, ni saya tunjukkan macam mana cara guna channel ni. Sekejap sekejap. Ada orang call Pak. Hello? Tuan, saya tengah ada coaching. Nanti saya akan balas tuan. Ataupun tuan boleh WhatsApp group tanya macam mana nak tarik daripada mobile tu ke nak tarik mobile tu ke macam nak tarik Digi tu ke mobile. Tuan ada group tak? Oh, tuan tak ada group lagi? Okey, saya masukkan. Sekejap Okey. Apa yang saya perlu buat? Okey, apa yang tuan-tuan perlu buat adalah scroll paling atas dulu. Okey, scroll paling atas dulu. Benda yang paling penting lah. Tuan-tuan perlu scroll paling atas dulu. Okey, yang ni yang tuan-tuan perlu buat. Sorry, saya zoomkan sikit. Okey. Okey. Tuan-tuan perlu baca dulu apa yang saya tulis kat sini supaya tuan-tuan faham. Yang pertama, apa yang saya cadangkan kepada rakan-rakan, tonton dulu video YouTube yang saya bagi. Okay, itu paling penting. Tonton dulu video YouTube. Okey, tonton dulu video YouTube tu. Selepas tuan-tuan dah tonton video YouTube tu, okey, nanti video tu saya bagi tu, itu adalah video lama. Video tu saya cerita pasal Tone Excel punya bisnes lah. Dulu singkat Tone Excel singkat RM100. Tapi tuan-tuan boleh apply kan apa step-step yang ada tu sebenarnya tuan-tuan boleh apply kan. Supaya tuan-tuan nampak step by step macam mana sebenarnya nak closing. Kan saya ada cerita tadi, 6 step, 7 step kan. Yang pertama berkenalan dulu. Yang kedua tanya masalah dulu. Yang ketiga baru cerita pasal produk kita dengan kan. Yang keempat cerita pasal testimoni spesifik kita berkaitan dengan problem dia tadi. Okey, kalau dia perempuan, tunjuk testimoni perempuan. Kalau dia nak pasal internet laju, tunjuk internet laju. Kalau nak pasal bisnes, tunjuk testimoni commission. Okey, itu keempat. Yang kelima, baru kita akan dah kelima dah testimoni, baru kita akan buka soalan untuk dia. Apa soalan yang dia nak tanya dan sebagainya kan. Okey, yang keenam baru kita akan bagi tahu dia. Dia macam mana cara untuk pembelian SIM card. Apa offer yang kita boleh bagi dia. Kita tak payah tunggu pun bila dia nak tanya pasal macam nak beli ke apa. Kita boleh cakap sekarang ni ada promosi. Mulakan dengan apa promosi yang kita boleh bagi dia. Selepas dah settle promosi, baru kita boleh dah settle, kita dah bagi offer, lepas tu baru kita nombor 7 baru kita akan tanya dia. Dia selesa CMB ke Maybank? Kan, lepas dia dah cakap dia dah selesa tu, baru kita akan bagi account bank tu. Dan bila kita dah bagi account bank tu, kena ingat sebelum kita bagi account bank tu, kan, sorry, masa yang ke-6 tu yang saya cakap, nombor 6, nombor 7 yang kita cakap sebelum selesa CMB ke Maybank tu, kita kena tanya dia dulu. Sama ada, minta detail dia dulu, alamat dia, nama, alamat dengan nombor telefon untuk kita post. Lepas dia dah bagi tu, boleh kita tanya dia pula, selesa Maybank ke CMB untuk buat pembayaran. Masa tu kalau dia dah bagi tahu, baru kita akan bagi apa account bank ni, berapa harga dia dan diakhiri dengan terima kasih. Nombor 8, masa tu barulah lagi setengah jam, 1 jam untuk tarikh masa yang kita dah setkan, masa akhir untuk dia bank in tu, kita follow up dia balik yang kita dah bungkuskan postage untuk dia. Itulah step dia. Jadi step tu sebenarnya ada dalam video YouTube tu, tuan-tuan boleh gunakan dulu. Nampak? Saya ada ajar. Berkenalan dulu, tanya dulu guna SIM apa, cerita pasal kelebihan SIM card, kelebihan buat duit. Okey, kemudian baru pandukan cara beli dengan lock. Okey. Dan masa tu kita akan mula bercerita lah. Ini saya ada bagi tahu, nampak? Step by step. Cara ini, sebenarnya saya bagi tahu tuan-tuan, ini adalah cara lama. Tuan-tuan, cara ini saya gunakan pada tahun 2018-2017. Jadi, saya nak pesan dekat rakan lah, siap-siap lah. Bila tuan-tuan guna,
Jangan tiru sebiji-sebiji. Sebab ini tahun 2017, 2018 dulu. Okey. Tapi saya nak tuan-tuan dapat idea ni saja. Janganlah jadi, minta maaf saya cakap, janganlah dungu sangat. Pergi fokus, tiru. Tapi tuan-tuan tahu step by step dia macam mana. Okay. Contoh, kalau saya cakap kan, guna skrip, tanya soalan basic, guna sikat apa, top up berapa sebulan. Ini lama. Tuan-tuan boleh tukar. Kan, boleh tukar. Tengok apa prospek tuan-tuan masuk. Yang penting kita nak tanya dulu apa masalah dia. Itu yang paling penting. Okay. Okay. Dan tulisan biar penuh. Saya cakap gambar WhatsApp mesti gambar kita. Kan. Dan kita kena ada banyak ilmu dulu. Contoh, skrip pertama yang saya bagi. Ini adalah 6 skrip pendek. Tuan-tuan boleh ambil skrip ni. Contoh, nampak skrip ni. Tuan-tuan boleh simpan. Apa yang saya cadangkan, bila tuan-tuan nak mula close orang, tuan-tuan pastikan ada satu apps yang memudahkan untuk tuan-tuan hantar skrip pada dia. Saya ada 3 apps yang saya boleh recommendkan kepada tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan guna WhatsApp Business. Kalau tuan-tuan guna WhatsApp Business, tuan-tuan boleh masukkan skrip-skrip ni dalam tuan-tuan punya keyboard. Okey, tuan-tuan boleh keluarkan ayat ni dengan keluarkan dia punya kod saja. Contoh, tuan-tuan letak 1A, dia akan keluar kod dia. Tuan-tuan guna 1B, dia akan keluar kod skrip yang kedua. Jadi tuan-tuan tak payahlah nak copy paste. Copy paste tu tahun bila tuan-tuan? Kalau masih lagi ada copy paste, memang kesian lah. Apatah lagi kalau type benda yang sama. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, apps yang tuan-tuan boleh guna, tuan-tuan boleh guna Synergy Keyboard. Tuan-tuan boleh guna Synergy Keyboard. Okay, tapi kalau tuan-tuan nak download Synergy Keyboard ni, tuan-tuan kena dapatkan yang original. Kalau tuan-tuan nak dapat original, ada cara dia. Nanti kalau kawan-kawan tahu, step dia tuan-tuan boleh letak kat ruang chat. Ajar kawan-kawan kita. Boleh guna Synergy Keyboard. Boleh guna kalau macam sesiapa yang guna iPhone, tuan-tuan boleh guna kemudahan yang ada dekat dalam setting tu. Kalau saya guna keyboard saja dekat dalam iPhone tu, kita boleh guna keyboard yang boleh terus keluarkan. Type code saja, dia boleh keluarkan terus skrip dia. So tuan-tuan boleh gunakan benda itu juga. Alright. Kalau sesiapa kawan-kawan ada ilmu ataupun ada tips nak dikongsikan pasal apps yang boleh simpan skrip, tuan-tuan boleh letak dekat ruang chat. Share dekat kawan-kawan yang lain. Okey, ada macam-macam jenis. Okey, tuan-tuan boleh letakkan skrip tuan-tuan. Ni skrip yang ketiga. Skrip ketiga ni skrip lama lah, tuan-tuan boleh ubah sikit lah. Nampak? Plan data ni saya dah ubah, tapi tuan-tuan boleh gunakan lain. Ini contoh skrip yang pertama. Okey, tuan-tuan boleh lihat, saya tunjuk contoh lagi, bukti macam mana saya WhatsApp ada seorang ni, sampai dia buat pembayaran. Yang paling penting adalah ada perbualan dua hala. Tu direct, perbualan dua hala antara dia dengan kita. Jangan kita seorang dia bercakap. Okey, nampak saya cakap lebih efektif bila ada voice note. Saya tunjuk video lagi tuan-tuan, macam mana saya close. Kalau tuan-tuan tak menghargai, saya tak tahulah. Okey, ini adalah contoh ayat. Okey, ada contoh skrip yang kedua. Tuan-tuan boleh gunakan skrip pertama. Kalau skrip pertama tuan-tuan rasa macam kurang efektif, okey, tuan-tuan tukar skrip kedua. Ingat saya cakap, jangan tiru 100% apa skrip saya bagi. Ini contoh. Tuan-tuan ubahlah. Jangan jadi dungu sangat, pergi copy. Okey, biasanya orang yang copy 100% ni bukan sebab dia takut ke apa. Tapi biasanya orang yang copy 100% apa yang saya bagi ni, sebab dia satu je. Sebab dia pemalas. Dia malas nak fikir. Tuan-tuan kena ingat, orang bisnes ni, siapa yang nak berjaya dalam bisnes, skill, okay, kerajinan, okay, work hard ni, hanya 90% saja diperlukan untuk berjaya dalam bisnes. Tapi work smart, pakai otak adalah 90% yang menyebabkan orang tu berjaya ke tak. Kenapa orang suka copy? Kenapa orang suka tiru je? Sebab apa? Sebab dia hanya suka buat kerja rajin je. Sebab dia tak nak fikir. Dia nak rajin, dia nak malas. Malas tak nak fikir, buat je. Lepas tu buat banyak-banyak sampai bila-bila. Sampai abang Jamil mampus. Tapi orang yang berjaya ni adalah orang yang work smart, yang mana orang ni suka berfikir. Okey, kalau dia salah, dia akan tukar lagi. Dia akan tukar. Kenapa tak ramai orang nak buat benda macam ni? Sebab dia malas nak fikir. Jadi tuan-tuan jangan jadi orang yang malas. Tuan-tuan kena berfikir macam mana tuan-tuan nak ubah skrip tuan-tuan sampai orang suka. Okey, jadi ini adalah contoh skrip yang kedua yang saya buat. Skrip yang kedua ini, apa beza dia? Skrip kedua ni lebih singkat. Nampak? Hanya ada 2 skrip saja. Tapi nampak, saya tak pernah bagi sampai 1 skrip. Tapi tuan-tuan kena pecah. Tuan-tuan boleh gunakan skrip yang pertama ataupun skrip yang kedua. Tuan-tuan boleh pecahkan lagi banyak step skrip tuan-tuan
sebenarnya lagi bagus. Sebab apa? Sebab tak nampak macam skrip tuan-tuan ni macam robot. Saya baca skrip saya ni pun macam robot. Jadi tuan-tuan boleh ubah contoh skrip yang lain. Okay? Alright. Oh, ini salah ni. Ayat saya ni salah nampak ni. Ini pun tak betul lagi edit lah. Saya ubah. Okay. Jika prospek bersetuju, macam mana? Saya akan bagi skrip ni buat pembayaran. Okay. Kalau dah close, apa perlu buat? Ini saya ajar macam mana nak close. Lepas dah close, apa perlu buat? Macam mana cara kita nak servis dia untuk ajar dia macam mana cara guna sikat dan sebagainya. Okay. Ini ada tips-tips yang berguna. Tuan-tuan boleh tengok, boleh belajar. Nampak? Saya cakap layan prospek baik, banyak ke emoji smiley, tulisan biar penuh. Nak lebih baik, bagi voice note, penerangan. Tak semestinya kadang-kadang voice note penerangan ni kita kena bagi skrip. Tapi penerangan juga kita boleh bagi dalam bentuk voice note. Kalau orang yang boleh bercakap melalui voice note lah. Kalau orang tak boleh bercakap, tuan-tuan tak payahlah bagi voice note. Cuma saya ada kongsikan voice note saya dekat sini, tuan-tuan boleh dapatkan. Okay. Ini ada tips-tips berguna lah yang saya bagi. Okay, tengok saya cakap kat sini. Jika prospek tak minat, itu adalah normal. Rejection pasti ada. Dalam kita cerita, akan ada orang yang tak layan. Okay, benda tu biasa, normal. Jangan putus asa, banyakkan je database. Saya bagi contoh ayat-ayat follow up yang kalau orang tak minat, tuan-tuan boleh bagi lagi ayat follow up. Contoh orang tu diam. Tuan-tuan boleh bagi ayat follow up macam ni. Okay. Boleh bagi, tepek kan. Tuan-tuan boleh ubah ayat follow up tu. Tuan-tuan tak perlu risau. Kalau orang tu save nombor kita, kita save nombor dia. Kita bukan sahaja boleh follow up dia melalui WhatsApp personal, tapi dia boleh juga tengok story kita untuk kita follow up dia secara indirect. Itu gunanya sebenarnya bila dia save nombor kita. Dia boleh tengok kita punya story. Okay. Alright. Ini saya bagi pula contoh skrip nak closing dealer. Kalau kita buat iklan lebih kepada dealer, kita kena bagi skrip cerita pasal dealer lah. Nampak? Ni contoh skrip-skrip dia. Okay, saya lebih kepada bagi voice note. Tok voice note saya bagi. Ini adalah penerangan lah. Okay. Tuan-tuan boleh dapatkan voice note ke sini. Ada juga kadang-kadang saya bagi video saja. Video pun saya ada bagi. Tuan-tuan boleh gunakan video. Video ni saya buat video YouTube. Kadang-kadang orang ni tak suka dengar voice note. Ada orang tak suka baca skrip, dia suka tengok video. Kita bagi dia video. Saya buat video dalam bentuk YouTube yang nampak profesional. Saya bayar orang sampai hampir 10,000 tau untuk hasilkan 3 video. Jadi saya buat benda tu apa? Saya tak dapat apa-apa pun tuan-tuan. Tapi saya nak memudahkan tuan-tuan untuk guna benda ni untuk ceritakan pada orang. Boleh, silakan. Okay. Kemudian apa yang perlu kita buat? Keempat, bagi dia bukti testimoni, commission. Saya dah bagi contoh. Siap bagi contoh dalam bentuk video lagi. Bukti depan akaun bank. Bab-bab testimoni tuan-tuan tak payah risau. Saya dah bagi semua. Okay, tuan-tuan boleh simpan saja benda ni. Boleh ambil. Kelima, terus tanya dia apa minat dia. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Okay. Ini kita ada bagi tips dia berguna. Tuan-tuan boleh baca benda-benda dulu. Okay, boleh baca. Okay, ni saya ada baca. Nampak? Tahukah anda pasal kenapa pesaing ni tak boleh lari? Kita kena tahu kelemahan pesaing dan sebagainya. Tuan-tuan kena dengar dulu saya punya voice note saya cerita ni supaya tuan-tuan tahulah step by step dia. Okay, baca tips-tips berguna ni. Ini apalah pula? Ini adalah ayat yang mana saya ada buat ayat yang mana kalau kita tak kita jenis yang approach orang macam tadi Cik Ellie cakap kan. Kita ada dua jenis. Satu prospek yang WhatsApp kita, satu lagi yang kita WhatsApp prospek. Kita WhatsApp prospek ni biasanya kita terjah dia lah. Saya juga selalu buat. Tapi saya selalu buat melalui inbox dekat PM dekat Facebook lah. Saya akan inbox friend-friend saya. Saya akan bagi ayat dia macam ni. Biasa orang tanya kan, apa contoh tipsnya ayat yang kita nak WhatsApp dia? Ini adalah contoh tips dia. Okay? Tapi saya bagi tahu tuan-tuan, jangan jadi seorang yang work hard. Jadilah orang work smart. Maksudnya banyakkan berfikir. Kalau kita dah bagi skrip ni, kita dah bagi pada 50 orang. Tak ada satu orang pun respon. Maksudnya tuan-tuan, tuan-tuan ubahlah skrip tu kepada skrip lain. Tukarlah sikit. Mungkin skrip tu kena pendek ke. Skrip tu tak boleh panjang-panjang, terjah macam robot ke. Ini saya bagi contoh saja tuan-tuan. Saya tak pernah pun tulis skrip saya ni. Kalau tuan-tuan bagi, pasti close. Tak ada. Tuan-tuan bawa lah sifu copywriting tu. Tuan-tuan bayarlah dia 1,000 ke 10,000 sekalipun. Tak akan punya skrip dia boleh close 100% orang. Takkan tuan-tuan. Okay. Sebab kita memang akan terikat dengan prinsip Pareto. Right? Okay. Setakat ni faham tak tuan-tuan? Faham tak?
Okey, jadi apa yang saya boleh cadangkan kepada rakan, first, download dulu apps untuk tuan-tuan boleh masukkan skrip. Sebab jangan kita copy paste skrip. Siapa yang masih copy paste skrip, baik tuan-tuan duduk gua lah. Okey, duduk gua lah. Tak ada orang lagi setakat ni yang copy paste skrip. Itu zaman tahun 2014, 2015 tuan-tuan. 2016 saya dah start pakai apps dah. Okey, zaman sekarang orang pakai apps je untuk keluarkan skrip. Kalau tuan-tuan tak reti sangat nak gunakan Swift key macam Cik Elia cakap tadi kan, Elia Syafiqan cakap smart keyboard, boleh install ataupun boleh pakai Swift keyboard, boleh pakai Synergy keyboard, okey, boleh tulis. Boleh tulis kat sini untuk Android. Okey. Okey, tulis boleh try. Nombor 3, Synergy keyboard. Okey, benda ni penting. Pergilah belajar. Takkan saya nak ajar semua benda dekat dalam ni kan. Satu hari pun tak habis. Text pen, okey. Text pen ramai orang guna. Text pen boleh guna. Tuan-tuan pastikan benda ni asas. Okey, asas tuan-tuan kena ada. Pastikan tuan-tuan ada benda ni. Ini asas. Okey. Alright. Lepas tuan-tuan dah ada benda ni, tuan-tuan mula masukkan skrip dalam tu. Kalau susah sangat pakai WhatsApp Business pun boleh. Pergi belajar, tengok YouTube macam mana nak gunakan Synergy keyboard ke, text pen ke, smart keyboard ke kan. Okey. Gunakan benda ni. Masukkan skrip. Masa tu tuan-tuan akan pilih lah skrip-skrip apa. Ini skrip untuk orang nak cerita pasal bisnes, ini nak skrip untuk orang cerita pasal user. Prepare dulu benda ni. Benda ni adalah senjata perang. Dia makan masa. Mungkin satu hari untuk kita prepare benda-benda ni, letakkan skrip tu. Nanti bila kita dah mula cerita pada prospek, kita akan mula experience sendiri. Oh, prospek tak suka dengan skrip, ubah sikit. Sampai kita boleh hasilkan satu skrip tu dia bagus. Okey, inilah cara dia untuk kita untuk situasi yang mana orang ni selalu kerap closing melalui WhatsApp. Kalau kita closing depan-depan tak ada masalah. Okey, kalau tuan-tuan tanya saya, sekarang ni saya closing melalui apa? Saya banyak closing melalui voice note saja. Saya simpan voice note dalam archive. Kalau orang tu nak tanya lebih kepada macam mana nak guna singkatan luar, maksudnya dia nak jadi user, saya akan bercerita pasal lebih kepada penggunaan saja. Kelebihan internet laju dan sebagainya. Ada saya cerita juga singkat ni boleh buat duit. Kita recommendkan pada family kita top up, company akan bayar kita royalty. Saya cerita macam tu saja atas. Okey. Saya kena juga cerita pasal duit. Ada sedikit. Okey. Kalau tak nanti kita tak tahu orang tu tiba-tiba dia nak buat duit, kita tak tahu. Sebab semua orang nak cari duit kan. Dan kalau orang tu nak buat bisnes, memang saya akan hasilkan satu voice note khas untuk cerita pasal bisnes saja. Nampakkan dia pasal income dan tunjukkan dia testimoni duit masuk. Itu dia. Alright? Okey, itu asas. Saya harap tuan-tuan fahamlah tentang step by step ni. Okey, clear. Okey, sekarang semua orang saya nak tuan-tuan komen dulu. Sama ada faham ke tak faham. Komen faham, kalau saya dapat 30-50 orang yang dah faham, yang dah clear, okey, saya akan jawab soalan yang 18 soalan tadi tu. Okey. Okey, terima kasih semua. Okey. Jangan jadi pemalas copy paste CG. Betul. Okey. Okey, tuan-tuan. Okey, saya akan cuba jawab dengan penuh berhemah lah soalan tuan-tuan. Okey, soalan yang pertama. Okey, saya nak minta tolong semualah. Boleh tak tolong bila saya tulis, saya ulangkan soalan yang orang tanya ni, boleh tak tuan-tuan tolong tuliskan dekat ruang komen sekali supaya apa? Tulis je ramai-ramai, tak apa, tulis pun tak apa. Okey? Supaya orang yang tertinggal dia akan tahu saya tengah selesaikan soalan apa. Jadi dia ada tahu soalan yang saya cakap tu apa. Okey, dan tuliskan sekali jawapannya nanti. Okey, soalan yang pertama. Okey, minta ramai-ramai tulis dekat ruang chat. It's okay, no problem. Okey, Zaidi Aziz dia tanya, voice note tuan simpan kat mana? Saya simpan dekat dalam archive tuan. Archive saya punya archive lah. Kalau tuan nak contoh voice note, saya ada dekat dalam saya punya Telegram tadi. Ada dekat saya punya Telegram tadi. Saya boleh bagi channel Telegramnya. Channel Telegramnya adalah okey.
Okey. Sekejap, saya tulis dekat okey. Sekejap, saya ambil dekat Telegram. Okey. Okey, ini adalah Telegram dia. Okey, Telegram yang saya cakap skrip tu. Okey. Pastikan tuan-tuan ambil. Okey. Tuan-tuan boleh pergilah dekat channel Telegram tu. Yang saya kata yang skrip tadi tu, ini channel Telegram dia. Tuan-tuan boleh sertai. Ada voice note pun ada contoh voice note. Okey, saya jawab soalan satu-satu. Ingat tolong catat dan kalau boleh letak sekali jawapan dia sekali saya bagi. Okey, soalan yang pertama. Saya cuba jawab secara berhemah lah. Okey. Ada orang tak ada masalah. Okey, ada prospek dia minat. Okey, dia dah minat. Soalan yang pertama, prospek ini berminat tapi bila nak bank in susah. Kan? Tunggu nak bank in cukup susah. Ini adalah soalan yang pertama. Okey, jawapan saya macam ni tuan-tuan. Bila dia minat, macam saya cakap tadi kan, macam mana kita nak tahu dia minat ke tak? Okey, masa tu bila kita dah letak testimoni yang spesifik pada dia, terus kita akan bagi dia contoh testimoni, kita akan bagi dia promosi kan. Okey, Cik Elia, sekarang saya ada buat promo. Sekarang kita ada promosi. Okey, sekarang kita ada promosi di mana saya nak buat promosi pada Cik. Okey, satu SIM card RM20. Okey, siap buku, siap postage semualah. Kan, kalau kita nak cakap siap buku saja tak ada postage pun tak apa. Kan? Okey. Jika Cik bank in, jika Cik transfer sebelum jam 12.30 hari ni, okey, Cik bukan saja akan dapat SIM card berserta buku, tetapi saya juga akan bagi Cik 30 gig data percuma. Okey, ini adalah promosi khas untuk Cik. Dan promosi ini, okey, boleh habis sebelum jam 12. Kalau promosi ini dah tamat, maka kalau Cik buat pembayaran, Cik akan dapat SIM card saja, tak ada data. Cik kena langgan. Contoh macam tu. Itu adalah offer yang kita bagi, betul? Okey, bila kita dah bagi macam tu, baru dia akan cakap lah, okey, Cik bersetuju. Cik setuju tak dengan offer ni, promosi ni? Kalau dia balas dia setuju, baru kita akan bagi apa pada dia? Kita akan cakap, Cik senang Maybank ke CMB? Betul? Itu step yang saya ajar tadi. Ingat step yang saya ajar tadi. Okey. Bila saya tanya, okey, Cik senang Maybank ke CMB? Okey, dia kata Maybank, contoh Maybank. Okey, Maybank. Okey, baru kita akan bagi step by step akaun bank kita. Okey, Cik boleh buat transfer dekat akaun Maybank saya, iaitu Maybank, nombor akaun dengan berapa terus harga dia. RM20. Itu kalau dia nak satu SIM card lah. Kan? Kita boleh masukkan dalam promosi tadi tu, kita boleh includekan upsell sekali. Kalau Cik beli 5 SIM card, saya nak bagi harga tak payah RM100 lah. Sebab satu 20, 100, 500 kan. Kita cakap, Cik boleh bayar harga dia RM65 saja. Saya bagi diskaun. Kalau Cik beli 10, saya akan bagi free satu SIM card dengan free postage. Harga dia sekian macam ni kan. Tak payah bagi tahu harga pun tak apa. Nanti bila datang pembayaran, baru kita tulis harga dia. Okey tuan-tuan. Masa kita dah bagi harga dia, kan kita dah bagi akaun bank, dah bagi harga, kan sebelum kita bagi benda tu, bila sebelum kita bagi tu, apa yang saya suruh tuan-tuan bagi dulu? Kalau dia kata dia bersetuju, bila dia kata dia bersetuju, Cik setuju tak dengan promosi yang saya bagi ni? Saya setuju. Okey, bila setuju, apa yang kita perlu buat adalah kita minta nama, alamat dengan nombor dia dulu untuk postage. Lepas dia dah bagi, baru kita bagi cara pembayaran. Okey. Saya ulang sekali lagi. First, kita akan bagi promosi. Promosi, kita tanya dia setuju ke tak. Bila dia setuju, okey, baru kita akan bagi dia, minta dia detail, nama, alamat, nombor untuk postage. Bila dia dah bagi detail, that means dia memang dah serius. Bila dia dah bagi detail, baru kita tanya, Cik prefer Maybank ke CMB? Kalau contoh dia bagi CMB, baru kita bagi akaun CMB, bagi tahu harga dia berserta dengan ucapan terima kasih. Macam saya cakap tadi. Betul? Okey, bila dia dah bagi benda tu, kita dah cakap dengan dia set masa. Sebelum pukul 12 Cik baru Cik boleh dapat 30 gig data percuma. Sebelum pukul 12, setengah jam lagi sebelum pukul 12, kita remind dia balik. Yang mana kita dah tunjuk, kita dah bungkus dah postage dia. Okey, tiba-tiba kita dah tunjuk macam tu. Pukul 12,
dah masuk pukul 1, dah masuk pukul 2, dah masuk pukul 3, dia tak bank in lagi. Itu tandanya apa, tuan-tuan? Itu tandanya dia tak serius lah. Dia memang tak nak. Tuan-tuan pernah tak pergi mall? Pernah pergi mall tak? Tuan-tuan masuk dekat satu tempat ataupun tuan-tuan pergi kat satu tempat, tuan-tuan dah ambil masa dia cukup lama, cerita, berdebat dengan dia semua, dia punyalah semangat cerita dengan tuan pasal produk dia, pasal baju dia dan sebagainya. Tiba-tiba tuan cakap, tak apalah, saya jalan dulu. Saya jalan dulu, nanti saya datang balik. Tiba-tiba tuan-tuan tak datang pun. Tuan-tuan beli produk lain. Tuan-tuan pernah tak buat macam tu? Jadi kalau tuan-tuan pernah buat macam tu, janganlah pelik kalau orang lain juga buat kita macam tu. Itulah bisnes, tuan-tuan. Bisnes ini kejam. Okay? Bila kita dah buat, kita dah cuba lock dia dengan cara macam tu. Kita dah bagi offer 30 data gig cuma. Kita dah cakap dengan dia sebelum jam 12. Dah minta alamat, dia dah bagi sebagainya. At last, dia tak bank in juga. Macam-macam alasan dia bagi. Kita dah buat cara yang terbaik. Kita dah mesra dengan dia dan sebagainya. Dia tak buat. Itu maksudnya bukan rezeki kita, tuan-tuan. Bukan rezeki kita. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita kan dah save nombor dia. Dia dah save nombor kita. Kita akan follow up dia kemudian. Dia akan tengok story kita. Okay, story ni dah satu kerja dah. Ada cara kita nak buat story. Jangan asal nak bayar iklan aja. Okay, kena ada kita punya live juga. Kan? Yang penting kita dah ada satu masa, mungkin sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, kita boleh follow up dia. Dia dah share nombor kita dah share nombor dia. Kita boleh masukkan nama dia dalam broadcast list. Kan? Bila HQ ada keluar kempen yang best, kita boleh blast pada dia. Bila commission masuk, kita boleh blast pada dia. Ini untuk orang yang nak buat bisnes lah, supaya dia nampak bukti pembayaran masuk. Okey, tuan-tuan. Tuan-tuan, ada satu cerita, orang ini, asalnya dia tak nak buat pun bisnes ni. Okey, sebab dia dah ada bisnes kedai runcit ni. Bayangkan tuan-tuan, ada seorang ejen, dia start show saja dia punya komisi. Setiap kali 21 hari bulan dia masuk. 21 hari bulan dia tunjuk. Dia tunjuk komisi dia dalam 3,000 kan. 3,000, 4,000. Tuan-tuan bayangkan daripada orang tu tak nak. Sekarang dia buat bisnes ni. Sampai pendapatan dia sekarang pun 6,000 sebulan. Orang tu. Asalnya ada bisnes kedai runcit katanya. Okey. Jadi benda tu kita tak tahu. Who knows? Okey. Bila kita buat bisnes, orang yang nak atau orang yang tak nak ni, yang kita boleh bagi adalah skrip. Kita boleh lock dia macam mana saya ajar lock tu. Setiap tunjuk yang kita dah bungkuskan postage untuk dia, kita dah follow up dia. At last kalau dia tak nak, itu bukan rezeki kita. Mana ada satu spesifik skrip yang kita boleh racun dia untuk dia buat pembayaran terus. Kalau kita boleh racun dia, kita boleh tipu dia sekalipun untuk dia bank in, dia bayar, tuan-tuan anggap dia boleh top up ke? Tuan-tuan, dalam bisnes ni, sekadar tuan-tuan boleh close dia pun, belum cukup lagi tuan-tuan. Okay? Sekadar close dia tak cukup. Sebab kita kena buat dia close dan dia top up singkat tu. Kalau dia top up sekali saja, tak ada makna pun. Kita kena buat dia top up untuk jangka masa yang lama. Untuk kita terus dapat income passive pada dia. Jadi kalau kita close dengan dia cara tipu, kita buat skrip yang menipu dia sekalipun untuk dia rasa tertipu untuk dia buat pembayaran, tak guna pun tuan-tuan kalau dia tak top up. Jadi kita guna skrip yang macam mana saya ajar tu dengan cara yang jujur. Kita selesaikan masalah dia. Kita bagi promosi, buatkan dia suka. At last kalau dia bank in, dia akan guna lama. Tapi kalau dia tak bank in, tuan-tuan anggap tak ada rezeki saja. Tuan-tuan pergi cari prospek lain. Berlambak tuan-tuan. Tuan-tuan, kita patut bersyukur. Bila kita buat bisnes kita ni, produk kita jual tu, produk tu murah. Pusing-pusing pun paling mahal RM20 setiap postage. Okay. Berlambak tuan-tuan, prospek yang ada dekat dalam Malaysia ni, kita ada 30 ke 40 juta pengguna singkat. Kalau satu orang pergi, 1,000 orang pergi, kalau tuan-tuan dah cerita pada 10,000 orang pergi, tuan-tuan, berjuta lagi orang yang kita boleh cerita lagi. Jadi tuan-tuan nak gelabah sangat kenapa? Okay, benda tu normal. Okay, normal. Ingat yang saya bagi tahu. Ingat 2 benda yang saya bagi tahu. Pertama, ingat prinsip Pareto. 10 orang kita cerita, kita tak akan boleh buat 10 orang join. Kalau tuan-tuan ada dengar sifu-sifu cakap, saya boleh buat, tuan-tuan ada 10 orang cerita, tuan-tuan boleh dapat 10 orang join. Tuan-tuan sepak dia. Tuan-tuan baling taik pada dia dan lari jauh-jauh. Orang ni menipu saja tuan-tuan. Tak akan boleh. Sebab kita ada satu prinsip Pareto. 10 orang yang berlaku transaksi dengan kita, 2 orang akan kekal. Yang lain semua sampah saja. Okey. Mungkin kita boleh tingkatkan probability dia kepada 3, 4, 5. Cerita 10, 5 orang. Tapi kita takkan boleh buat 10 orang datang 10 close. Tak boleh. Takkan boleh. Okay, takkan boleh.
Itu biasa, normal. Itu prinsip yang pertama. Pareto, kita kena ingat. Benda tu normal. Yang kedua, yang kita kena ingat. Okay, yang kita kena ingat, satu benda. Okay, prinsip Pareto satu. Saya bagi tahu. Kalau 10 cerita, biasanya 2 akan minat. 3 akan minat. Itu normal. Okay. Yang kedua, yang kita kena tahu, apa kerja kita buat saja. Okay. Kita kena tahu, market kita besar. Kalau orang tu reject, tak ada masalah. Kita ada orang lain lagi. Dan apa yang saya nak bagi tahu dalam prinsip yang kedua yang saya beritahu. Tadi prinsip pertama Pareto. Prinsip yang kedua adalah, kita jangan jadi seorang yang dungu, tuan-tuan. Saya ulang sekali, jangan jadi orang yang dungu. Jangan jadi seorang yang work hard, yang rajin macam nampak rajin, tapi sebenarnya bodoh. Kenapa saya cakap macam tu? Bila tuan-tuan dah guna satu cara itu tuan-tuan dah guna, tuan-tuan dah ramai orang WhatsApp tuan-tuan. Ada 50 orang, 30 orang WhatsApp, tuan-tuan menggunakan cara yang sama, skrip yang sama. Pum bagi dia. Pum bagi dia. 30 orang, 50 orang dah WhatsApp skrip yang sama, tak ada orang minat. Tuan-tuan, tukarlah. Tukar. Janganlah salahkan bisnes. Janganlah salah singkat ini tak boleh jual. Bila saya cerita